Ya. Polis Terengganu mempergiat sekatan jalan raya SJR di 14 lokasi strategik bagi meningkatkan tahap keselamatan dan ketenteraman awam. Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohaimi Mat Isa berkata 80 anggota terlibat ditugaskan sepanjang 24 jam di setiap daerah secara bergila-gilir. Pemeriksaan lebih ketat dilakukan di seluruh negeri bermula pukul 8 malam setiap hari. Kepada persiapan kita sekiranya sesuatu perkara berlaku. Jadi menunjukkan kita telah dalam keadaan siap sedia. Malah ia juga adalah merupakan satu situasi di mana untuk mengekalkan keamanan dalam negara daripada sudut jenayah sekalipun. Kerana kita lihat selepas PKP di negeri Terengganu ini tidak ada sekalipun dah kita jalankan sekatan jalan raya. Itu semata-mata bagi satu tujuan, tapi berbagai-bagai tujuan, dan saya berharap masyarakat Terengganu menganggapkan bahawa roadblock ini memudahkan ataupun mewujudkan suasana yang lebih tenang untuk mereka dan rasa lebih selamat dengan adanya roadblock pada setiap daerah di negeri Terengganu ini. Hasil daripada sekatan jalan raya yang dijalankan sebelum ini, pihaknya berjaya merungkai pelbagai kes jenayah. Ini termasuk kes penyeludupan rokok dan kes mencederakan orang. Dalam perkembangan lain, Datuk Rohaimi mengingatkan peminat dan penyokong aktiviti sukan supaya menjadikan platform tersebut sebagai medan perpaduan, sekaligus tidak menjadikannya sebagai tempat merusuh dan tunjuk perasaan. Jangan jadikan arena sukan ini gelanggang untuk permusuhan ataupun pergaduhan. Ia lebih patutnya tujuan untuk perpaduan. Perpaduan dan sama-sama. Sebab kita kena faham bahawa dalam bentuk sukan ni yang datang tu bukannya saja generasi muda, tapi anak-anak dan orang-orang dewasa, orang tua, malah golongan tua. Jadi jangan sampai ketenteraman awam yang kita gugat ni menjadi satu mudarat kepada golongan-golongan muda ataupun kanak-kanak ini. Beliau mengulas tindakan penyokong TFC yang membaling objek keras ke arah bas yang membawa pemain Selangor pada perlawanan separuh akhir kedua Piala Malaysia Isnin lalu. Akibatnya 5 penyokong yang dipercayai melakukan khianat dalam kejadian itu berjaya ditahan. Syarikat atau individu disaran melantik pengawal keselamatan bertauliah dan mempunyai permit. Ia bagi memastikan mereka mendapat khidmat berkualiti dan lulus tapisan keselamatan. Setiausaha Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri Nik Yusaimi Yusof berkata, terdapat syarikat dan individu dikenal pasti melantik agensi keselamatan tidak berlesen dengan KDN. Antara alasannya adalah bayaran lebih rendah dan tidak terikat dengan syarat kementerian. Kita tak boleh memastikan bahawa perkhidmatan yang diberi itu adalah pada tahap yang diinginkan, dan kita khawatir dia juga tidak boleh terikat kepada dia akan cuba lari daripada ataupun menghindari daripada dikenakan tindakan di bawah AAP tadilah 1971. Beliau ditemui pada Ops Cota di sekitar Terengganu. Hasil pemeriksaan terhadap 121 pengawal keselamatan mendapati 6 daripadanya menyalahi etika berpakaian. Manakala menerusi Ops Cota di Lembah Kelang, 19 pengawal keselamatan warga asing ditahan mengikut Akta Agensi Persendirian 1971 kerana tidak mempunyai lesen sah. Jabatan Pertanian Terengganu sedang mengemaskini data bilangan petani yang dijangka terjejas akibat banjir susulan monsun Timur Laut. Setakat ini, lebih 400 petani melibatkan kawasan pertanian seluas 1,000 hektar telah dikenal pasti menghadapi risiko tinggi. Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Pertanian Terengganu, Siti Aisyah Saleh berkata, pengemaskinian itu penting untuk memudahkan jabatan membuat penilaian risiko dan mengurangkan kerugian. Untuk itu, bilik gerakan dibuka di peringkat negeri dan daerah untuk pengumpulan data. Kerjasama dengan Jabatan Meteorologi serta Jabatan Pengairan dan Saliran juga diperkukuh bagi membolehkan maklumat cuaca disalur segera untuk amaran awal. Kita juga bekerjasama dengan pihak-pihak agensi lain yang terlibat untuk
untuk mengurangkan risiko banjir seperti kita membuat cucian di parit-parit utama dan saliran utama, dan juga kita juga ada melaksanakan gotong royong bersama petani, agensi bersama petani melalui program CSR lah di kawasan yang terlibat, terutamanya padi lah. Kalau ikutkan risiko kepada banjir pada masa ini, kawasan penanaman padi itu kita dapati lebih luas lah, sebab ini adalah antara musim utama yang untuk bagi penanaman padi. Beliau terdahulu membuat tinjauan ke kebun fertigasi cili di Kampung Titian Baru, Kuala Terengganu. Musim terkujuh ni banyak kau kena siap. Pukak kena ada. Ia takut biasa pokok tumbang. Lagi? Tu je lah bimbang musim hujan. Harapan apa? Harapannya kira boleh kotak asyik je lah. Musim hujan ni. Kena ada kot lah. Bila kutip ni? Hak ni cakap bulan 1. Bulan 1 tahun depan. Paparan itu mengakhiri perkongsian dari Terengganu. Kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Baik, terima kasih.